TV KPM. Kembali semula ke Road to Success SPM 2020 bersama saya Sean Steven. Tapi untuk kali ini adalah subjek lain pula, iaitu pecutan terakhir bagi subjek prinsip perakaunan. Tetapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada anda semua yang menonton di rumah untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan, iaitu memakai pelitup muka. Pelitup muka saya pun telah simpan di dalam beg yang tersedia di sini, dan juga sentiasa gunakan hand sanitizer ataupun sanitasi tangan, kerap cuci tangan, dan apabila berada di kawasan awam, jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk subjek kita pada hari ini ataupun untuk pecutan terakhir bagi subjek prinsip perakaunan, kita ada seorang guru tetamu yang ada bersama kami. Apa kata kita tengok profil guru tersebut? Itulah dia cikgu kita untuk hari ini, untuk pecutan terakhir untuk hari ini, iaitu Cikgu Rusilawati. Ya, Sean. Selamat pagi pula, selamat petang Cikgu. Selamat petang. Okey Cikgu, untuk hari ini merupakan pecutan terakhir bagi subjek prinsip perakaunan. So, rasanya Cikgu, subjek ni susah ataupun senang nak skor? Dia susah dan senang tu subjektif tu, Sean. Yeah. Sebabnya kalau kita berusaha, kita ada buat latihan yang banyak, insya-Allah kita akan berjaya untuk paper ni. Sebabnya prinsip perakaunan dia ada kertas 1, kertas 2, kertas 3. Kertas 3 kita dah dapat wajarannya 20%. Jadi nak lulus lagi 20% saja dalam kertas 1 dan kertas 2. Jadi kalau ikutkan, kalau nak lulus sangat senang. Tapi kita nakkan A lah kalau boleh. Betul tak? A+ itu sasaran kita kan. Betul Cikgu. Seperti dalam profil Cikgu ada letak satu ayat je, di mana ada di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Yes, betul. Di sinilah Cikgu akan menunjukkan jalan untuk mendapatkan skor yang paling banyak supaya jalan ke A. Pecut ni, kita nak pecut. Ya betul. Sebelum tu Cikgu, saya nak minta Cikgu untuk sanitasi tangan dan juga buka pelitup muka. Silakan Cikgu. Okey, dan kepada mereka yang menonton di rumah, inilah yang kita perlu buat setiap hari ataupun bila ada peluangnya, untuk selalu ataupun kerap cuci tangan, pakai hand sanitizer dan juga pakai pelitup muka. Dan kita juga ada sediakan bekas ataupun bekas plastik khas untuk menyimpan pelitup muka kita supaya tidak diletakkan di mana-mana macam tu je lah. Baik Cikgu, untuk subjek kita pada hari ini, daripada pandangan Cikgu, rasanya kelemahan pelajar tu bergantung kepada subjek ataupun bahagian-bahagiannya tersebut kan. Tetapi apa kata kita tengok pendapat daripada calon mereka sendiri bagi subjek prinsip perakaunan. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Alisha Mazdi binti Mazdan, calon SPM tahun 2020 daripada SMK Sharifah Roziah, Melaka. Bagi saya, subjek prinsip perakaunan ini adalah subjek yang sangat menarik untuk dipelajari. Antara topik yang saya gemari ialah kurs pengeluaran dan perkongsian. Tetapi untuk berjaya dalam subjek perakaunan, kita perlu sentiasa membuat latihan dan rujuk kepada guru jika tidak memahami sesuatu topik tersebut. Dengan usaha, kita semua pasti akan berjaya. Assalamualaikum, nama saya Intan Syazliana binti Saiful Hisham, merupakan calon SPM bagi tahun 2020 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil. Bagi saya, subjek yang paling mencabar adalah subjek prinsip perakaunan kerana saya kurang mahir dalam mengklasifikasikan item dalam penyata kewangan mengikut komponen yang betul. Jadi apa yang saya buat adalah saya membuat banyak latihan supaya saya dapat mengklasifikasikan item itu dengan betul, dan saya juga dibimbing oleh guru akaun saya supaya saya dapat membuat latihan itu dengan lebih confident. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru akaun saya dan selamat maju jaya kepada kawan-kawan saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Yasmin Syamini binti Sahar, calon SPM 2020 ataupun lebih dikenal dengan 45 Progress, dan saya mengambil subjek prinsip perakaunan dalam 10 mata pelajaran saya. Dan ada 2 topik yang sukar untuk saya kuasai, iaitu dokumen dan juga pembentukan kesilapan.
ada 3 topik yang saya suka iaitu syarikat berhad, penyata bank dan titik pulang modal. Sebab dia memperuntukkan masa yang singkat untuk memenuhi markah yang maksimum. Lastly, I just want to wish good luck kepada semua 45 students yang ambil prinsip perkaunan Islam ini dan buat yang terbaik. Bye. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Farah Nabila binti Nur Muhammad. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2020 di SMK Putrajaya Presi 161. Untuk saya, subjek yang agak mencabar ialah subjek prinsip perakaunan sebab kadang tu saya keliru format dan juga komponen-komponen akaun yang terlibat. Tapi Alhamdulillah saya dapat cikgu yang banyak membantu saya untuk membawa subjek. Saya nak cakap kalau susah mana pun benda tu, kalau kita ada usaha, insyaAllah kita boleh buat dan insyaAllah benda tu akan menjadi senang. You are what you think, okay? Didik TV KPM. Itulah dia pandangan daripada calon-calon kami bagi SPM 2020. Sebelum kita berjalan memasuki road to success pada hari ini untuk pecutan takhir bagi prinsip perakaunan, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke road to success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Road to Success SPM 2020 bersama saya Sean Steven dan juga untuk pecutan bagi prinsip perakaunan adalah bersama-sama kami Cikgu Rusilawati. Hai Cikgu. Okey, baiklah. Untuk subjek pada hari ini ataupun pecutan terakhir pada hari ini, kita juga ada tetamu khas kami, iaitu 6 pelajar ataupun 6 murid daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Hai. Semua berpakaian jaket Alright. So, sebelum kita mula, bolehkah anda kenalkan diri anda? Ya, jangan lupa ya, beri salam hormat dengan tangan atas dada. Okey, kita mulakan dengan mungkin dengan Hazrul Luqman. Hai, selamat sejahtera. Saya Syed Azrul dari Sekolah Sultan Alam Shah. Baik, dan seterusnya? Selamat sejahtera. Saya Ikon Hazim dari Sekolah Sultan Alam Shah. Terima kasih. Hai, salam sejahtera. Saya Ilan dari Sekolah Sultan Alam Shah. Terima kasih. Hai, saya Amar Imtiaz, merupakan pelajar Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Terima kasih. Dan seterusnya? Salam sejahtera. Saya Furqan dari Sekolah Sultan Alam Shah. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Abdullah daripada Sekolah Sultan Alam Shah. Terima kasih. Itulah dia 6 murid kami yang berada dalam talian. Apa kata kita buat pecutan terakhir kami bagi subjek prinsip perakaunan. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih Sean. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu yang bersama dengan cikgu Hazrul, Ikwan, Amar, Idlan, Furqan dan Abdullah. Okey. Dan tidak lupa juga kepada semua anak-anak yang akan mengambil prinsip perakaunan iaitu pada 8 Mac 2021 hari Isnin ni, lagi 2 hari je kalau ikutkan. Nak kata 2 hari tu dah sama dengan 8 kan? 1 hari sahaja lagi. InsyaAllah kita akan ada masa. Jadi sebelum cikgu mula-mulakan, okey, anak-anak semua dah bersedia ya? Okey, jadi sediakan dulu pen, okey, kertas, kalkulator, okey, dengan buku mesti ada di atas meja bersama-sama dengan anak-anak, okey? So kita mulakan. Okey, apa yang cikgu nak buat pada petang ini ialah kalau kita banyak perkara dalam prinsip perakaunan ni sebenarnya dia sangat banyak. Nak kata sangat banyak tu dia banyak tu sebenarnya dia sebab dia kitaran. Bila dia proses dia kena tahu satu-satu untuk kita nak pindahkan at the end apa yang kita nak buat. Okey. Jadi apa yang cikgu nak bincangkan pada hari ini, yang pertama ialah berkaitan dengan pelarasan. Okey. Yang kedua berkaitan dengan format iaitu bentuk T atau format penyata yang berkaitan dengan 4 perkara, jenis perniagaan iaitu milikan tunggal, kedua perkongsian, ketiga kelab dan persatuan, yang keempat akaun pengeluaran, seterusnya rekod tak lengkap dan seterusnya persamaan perakaunan, syarikat berhad dan yang keenam berkaitan dengan formula-formula yang anak-anak mesti kena ingat iaitu berkaitan dengan nisbah kewangan dan titik pulang modal. Okey,
Kita tengok seterusnya. Okey, dah bersedia dah Ikwan? Boleh Ikwan? Alright, okey. Apa-apa tunjuk tangan ya. Okey. So kita lihat kepada penyata kewangan milikkan tunggal. Inilah sebenarnya apa yang kita nak buat dalam prinsip perakaunan sebenarnya, iaitu kita ada akaun perdagangan dan untung rugi. Kalau kita lihat sini, akaun perdagangan dan untung rugi, okey, kalau ikutkan selalunya ialah kita akan kita akan sebut ini sebagai apur, okey, biasanya, okey. Dan kalau cikgu tersasar panggil apur tu, ingat ya, itu adalah akaun perdagangan dan untung rugi. Biasalah cikgu dah selalu cakap dalam kelas kan, okey. Jadi kalau kedua, apa yang kita nak sediakan ialah penyata kedudukan kewangan, okey. Jadi inilah yang kita akan bincangkan hari ini, sebab nak tak nak ini mesti kena pandai, okey. Sebab apa yang kita nak, apa yang akan ada dalam setiap komponen ini, jualan bersih, tolak kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Tambah dengan hasil, kita tolak belanja dan kita akan dapat untung bersih. Okey, itu dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Daripada untung bersih yang kita dapat ini yang kita akan pindahkan ke equity pemilik dalam penyata kedudukan kewangan, yang mana kita ada aset bukan semasa, kemudian kita ada aset semasa, seterusnya komponen liability semasa, dan kita ada komponen equity pemilik dan liability bukan semasa. Tapi di sini anak-anak ingat, aset bukan semasa kita akan ada dapatkan dengan modal kerja. Dua ni kita akan tambah, yang mana nilai ini, okey, iaitu nilai aset bukan semasa tambah dengan modal kerja, dia akan dapat hasil tambahnya sama dengan equity pemilik tambah liability semasa. Dan ini mesti sama. Okey. Seterusnya, apa yang cikgu nak share dengan you all ialah kita lihat yang pelarasan yang pertama. Pelarasan yang pertama yang nak tak nak mesti akan ada dalam soalan kita nanti. Okey? Iaitu berkaitan dengan inventory akhir. Lihat kepada inventory akhir berkaitan dengan barang niaga. Kita ada 3 situasi soalan. Ingat tak Amal 3 situasi soalan ini? Ingat tak? Ingat cikgu. Okey, alright. Kita lihat yang pertama. Inventory pada 31 Disember ini nilai dah bagi dah siap-siap. Jadi kalau dah bagi nilai situasi ini senang. Kita tinggal ambil nilai ini saja. Jadi yang kedua, kita lihat situasi yang kedua, inventory akhir dinilai pada harga kos dan harga pasaran. Nampak ada dua nilai, 30,100 dan harga pasaran 31,200. Nasihat cikgu tak payah lihat harga kos atau harga pasaran, tapi kita lihat amountnya. Amountnya yang kita lihat sama ada 30,100 ataupun 31,200. Kita nak pilih yang mana ni Furqan? Kita pilih yang paling rendah. Yang paling rendah 30,100. Okey, betul, pandai. Okey. Jadi maksudnya ini kita dah tak nak dah. Potong siap-siap. Tak nak tadi terganggu kita punya dalam kita menulis jawapan nanti. Situasi yang ketiga ialah jika diberi barang niaga. Okey, kalau lihat kat sini ada kad inventory 1, 2, 3 dan 4. Okey. Kalau kita lihat kepada keempat produk ini ataupun barang niaga ini, kita pilih harga kos ataupun harga pasaran. Tapi cikgu cakap tadi apa? Kita jangan lihat kepada harga kos, harga pasaran dia punya tu, tapi kita lihat kepada amountnya, mana yang terendah. Okey? Jadi kad inventory 1 ni kita akan pilih 2450. Betul-betul? Betul tak Abdullah? Okey? Kemudian kad inventory 2 kita nak pilih yang mana itu Hazrul? Kad inventory yang kedua kita nak pilih yang mana Hazrul? 1740. 1740, good. Okey? Oops, okey. Kejap Kita kena patah balik, tak apa. Okey, sekejap ya. Sekejap ya. Cikgu ni, okey, alright. Okey, nampak. InsyaAllah, kejap. Okey. Okey. Next. Alright. Ya. Okey. Okey, Alhamdulillah. baik cikgu. Okey, Silakan. kita sambung balik ya. Ya. Okey, biasalah tu masalah teknikal kan? Okey. Tak apa. Kad inventory 3 kita akan pilih yang terendah iaitu 1380. Yep. Dan kad inventory yang keempat kita akan pilih yang terendah 940. Jadi kita akan tambahkan semua ini, okey, kerana kita akan dapat 6510. Isunya, ingat anak-anak, kat mana kita nak rekodkan perkara ini dalam penyata kewangan. Ini yang kita akan bincangkan pada petang ini dan ingat betul-betul. Okey? Dan kita lihat cara merekod inventory akhir ialah dia mesti akan masuk dalam komponen kos jualan. Okey? Iaitu kita tulis inventory akhir kat sini, okey, dan ini 30,100 dan dia akan masuk dan ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan di pada komponen aset semasa
iaitu 30,100. Nampak tak? Ini kalau kita lihat kepada situasi 1 dan situasi 2 dalam soalan kita tadi. Kalau lihat kepada situasi ketiga tadi, kita dapat jawapan ialah 6510. Betul ke tidak? 6510. Jadi, cara penulisan jawapannya tetap sama, cuma amountnya ini kita ubah kepada 6510. Jadi kat sini pun kita tulis 6510. Nampak tak? Akaun ni sebenarnya mudah anak-anak. Kita tahu di mana, komponen mana, kita akan dapat rekod dengan baik dalam penyata kewangan kita. Okey? So ini berkaitan dengan inventory akhir barang niaga. Okey? Seterusnya, yang kedua. Inventory akhir yang berkaitan dengan alat tulis. Jadi penyelesaian kalau untuk alat tulis ni, okey, kita lihat kita ada baki awal tambah beli dan kita tolak akhir. Untuk kita nak cari berapa yang kita dah gunakan alat tulis tersebut, okey. Kita lihat dalam soalan kita dibagi imbangan duga, cetakan dan alat tulis 13,470. Ini maksudnya kita beli, okey. Maksudnya kita yang baru beli. Fahamkan imbangan duga ialah apa yang telah berlaku, urus niaga yang telah berlaku, yang telah kita beli ke, kita jual ke, Sean, ya, di situ. Jadi kita akan rekod dia dalam imbangan duga. Okey? Jadi kita lihat baki awal. Baki awal dalam kita punya imbangan duga tak ada. Tapi kalau ada, dia akan tulis kat sini, okey, iaitu inventory alat tulis pada 1/1 lah ni. Kita tengok kepada kita punya tempoh per accountant. Okey? Jadi alat baki awal tak ada, kosong. Jadi kita yang pilih 13470. Tolak baki akhir. Baki akhir itu biasanya dinyatakan dalam maklumat tambahan. Okey? Rasa calon-calon prinsip perakaunan semuanya dah faham dah situasi adanya imbangan duga di atas tu, bentuk soalan dia memang imbangan duga, lepas tu kat bawah tu adalah maklumat tambahan. Okey? Jadi maklumat tambahan inventory akhir pada 31 Disember ini maksudnya ialah baki akhir untuk alat tulis tersebut. Okay, jadi 2490 ni kita kena tolak dan kita dapat 10980. Dan dari kadang-kadang kita dah pandai tahu ni. Okey, Sean, biasanya ya Sean. Okey, kita dah pandai dah tahu kira, tapi nak rekod tu pula tak tahu. Okey? Jadi bila nak rekod dia akan mesti jadi begini. Okey? Beza dengan inventory akhir barang niaga. Betul tak, Abdullah? Dia beza. Okey? Kalau inventory akhir alat tulis, kita akan rekod dia dalam mana, Abdullah? Dah tunjuk dah ni cikgu. Kalau inventory kalau dalam inventory akhir alat tulis, dalam akaun perdagangan dan untung rugi, kita nak rekod apa? Kita nak rekod dia punya nilai cikgu. Nilai yang kita dapat tadi tu kan. 10980 itulah yang kita akan rekod dalam komponen belanja. Okey, ingat tu. Dan baki akhirnya kita akan tunjukkan dia dalam penyata kedudukan kewangan dalam aset semasa. Kita tulis inventory alat tulis 2490. Nampak tak? Dia sama macam mana inventory akhir barang niaga. Tapi dia sama pada penyata kedudukan kewangan. Tetapi dalam akaun perdagangan dan untung rugi, dia berbeza. Inventory akhir barang niaga pada komponen kos jualan dan inventory alat tulis itu pada komponen belanja. Okey? Seterusnya yang ketiga yang cikgu nak share dengan anak-anak ialah pelarasan akaun nominal yang sangat-sangat penting yang mesti anak-anak mesti kena pandai. Okey? Kita ada 4 iaitu hasil dan berkaitan dengan hasil dan berkaitan dengan belanja. Okey? Pelarasan akaun nominal yang dimaksudkan dengan nominal ialah berkaitan dengan belanja dan hasil. Kalau cikgu Sean, cikgu suka pakai tangan untuk diorang ni. Kita tahu ini adalah belanja dan ini adalah hasil. Jadi kalau cikgu kata kita angkat je ni, anak-anak dah tahu dah. Ini berkaitan dengan pelarasan akaun nominal yang mana kalau belanja kita ada 2 iaitu belanja prabayar dan belanja prabayar dengan belanja belum bayar. Manakala kalau hasil kita ada 2, hasil belum terima dan hasil belum terperoleh. Jadi kat sini anak-anak, apa yang cikgu nak anak-anak mesti kuasai untuk pelarasan ekonomi nominal ialah tahu dia tu apa. Maksud apa tu ialah tentukan sama ada dia hasil belum terima
ataupun hasil belum terperoleh. Sebab bila kita tahu, kita akan tahu nak rekod kat mana. Sebab kita akan pergi kepada dua tempat sahaja, penyata kedudukan kewangan dengan akaun perdagangan dan untung rugi. Kat komponen mana kita nak letak. Jadi kalau hasil belum terima, kita akan rekod di dalam aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Dan hasil belum terperoleh, dia adalah liability semasa. Di antara dua ni je, Sean. Okey, sama ada aset semasa ataupun liability semasa. Okey. Jadi, kalau hasil belum terima dalam akaun perdagangan dan untung rugi, hasil belum terima perlu ditambah kepada item hasil tersebut. Okey. Manakala hasil belum terperoleh perlu ditolak daripada item hasil tersebut. Okey. Nanti kita akan lihat contoh. Okey. Kalau belanja pula, belanja juga di antara liability semasa dengan aset semasa. Sebab anak-anak kena faham, belanja tak sama dengan belanja belum bayar. Dia beza tau, Sean. Belanja tak sama dengan belanja prabayar. Jadi anak-anak ni selalunya dalam prinsip perakaunan, diorang mesti menguasai komponen. Kalau belanja tu komponen belanja. Kalau belanja belum bayar, dia adalah komponen belanja belum bayar, ialah komponen liability semasa. Jadi bila prabayar, dia adalah aset semasa. Okey. Jadi kita lihat contoh kepada, kita tengok satu-satu kalau hasil belum terima. Baik. Cara cikgu kita selesaikannya ialah, okey, tentukan dahulu hasilnya sepatutnya diterima dalam tempoh perakaunan. Jadi, bila kita dah tentukan untuk dalam tempoh perakaunan tu, maksudnya untuk yang setahun. Okey? Jadi, kita akan letak dia dalam komponen hasil dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okey? Dan kita lihat ke yang kedua, berapakah hasil yang tidak diterima lagi? Kalau tidak diterima lagi tu maksudnya hasil belum terimalah. Sepatutnya kita dah terima, tapi kita tak terima lagi. Jadi, kita akan tunjukkan dia dalam komponen aset semasa. Okey, boleh tak ni, Amar? Boleh, Amar? Ke cikgu laju sangat, Amar? Okey kan? Sebab you all ni sebab kita nak pecut ni. Okey? Jadi kita nak pecut, jadi cikgu pun cakap laju. Ya, Sean. Tapi tak laju apa kan? Tapi straight to the point, cikgu. Memang yang jelas. penting jelas ya. Yang penting jelas. Cikgu harap semua anak-anak di luar sana dapat apa yang cikgu sampaikan. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, dalam maklumat tambahan. Kalau cikgu memang selalu kalau pelarasan ekonomi ni, tengok imbangan duga, tengok maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan berkaitan dengan komisen belum terima, jelas. Kalau soalan macam ini bonus, kita tahu dah terus nak letak macam mana. Okey, yang kedua sewa tahunan 18,000. Kita lihat kat sini. Komisen belum terima 2,000. Dan di dalam imbangan duga 4,300. Jadi 4,300 kita tahu itu adalah komisen yang sebenarnya itu tak cukup untuk tempoh setahun. Jadi dalam akaun perdagangan dan untung rugi kita mesti rekod dia setahun. Jadi berapa jawapannya Idlan dalam akaun perdagangan dan untung rugi? Okey, Idlan dia akan masuk dalam komponen mana ni Idlan? Tambah hasil ya. Okey, dia akan masuk tambah hasil. Okey. Cikgu secara cikgu kalau ajar anak-anak murid cikgu suka bawa simbol tu tau Sean. Tambah hasil, tolak belanja. Okey, sebenarnya kita sebut dia adalah komponen hasil. Tapi kalau anak-anak murid cikgu suka sebut tambah hasil. Jadi kita akan nampak terus operasinya itu adalah tambah. Kalau belanja tu tolak. Jadi mereka akan ingat. Okey. Jadi kalau kat sini kita akan tambah 4,300 tambah dengan 2,000. Dan itu dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. Kemudian kalau sewa tahunan ni kita nampak ni, dibagi sewa tahunan 18,000. Jadi 18,000 tapi dalam masa yang sama dalam imbangan duga kita dia baru terima 16,500. Jadi nampak kat situ ada yang dia tak terima lagi. Okey. Jadi tak terima lagi berapa ni Hazrul? Sewa tahunan 18,000 dan yang dalam imbangan duga 16,500. Jadi berapa yang dia tak terima lagi ni Hazrul? 1,500. 1,500. Jadi kita tengok ya jawapannya betul ataupun tidak. Okey. Jadi kalau untuk hasil belum terima, okey, jawapan yang kita kena letak ialah mesti pada komponen hasil. Mesti pada komponen hasil. Kalau letak kat belanja salah. Sebab ini adalah berkaitan dengan hasil. Jadi bila hasil belum terima, ingat tadi komisen kita akan tambah 2,000 sebab dia belum terima lagi 2,000. Jadi 6,300. Sewa kat sini kita masuk cikgu buat dalam kurungan ni. Okey, supaya jelas, nyata dan terang kita nak tahu akaun perdagangan dan untung rugi adalah bermaksud untuk tempoh setahun.
Okey, jadi kita letak 18,000. Jadi nampak bezanya tu itu adalah hasil belum terima dan kita akan tunjukkan dia dalam aset semasa. Jadi komisen belum terima 2,000 dan sewa belum terima 1,500. Betul jawapan yang diberi tadi oleh Idlan dan Hazrul. Terima kasih Idlan Hazrul. Okey, bagus dah, boleh dapat A dan ni SPM. Okey, cikgu doakan. Alright, begitu juga dengan anak-anak murid di luar sana, mesti dah ni kan, dah mesti dah cuba jawab pun dengan betul. Okey? Alright. Seterusnya ialah hasil belum terperoleh. Bila hasil belum terima tadi, ialah dimasuk komponen hasil dan dia akan ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan ialah aset semasa. Hasil belum terperoleh pula, dia mesti terbalik, Sean. Okey, dia tak akan sama. Kan, Abdullah? Okey, jadi dia dalam akaun perdagangan dan untung rugi, dia tetap akan berada dalam komponen hasil, manakala dalam yang ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan, dia mesti berada dalam liability semasa. Okey, kalau kita lihat jawapan, dia akan tunjuk begini. Maknanya dalam jualan, sebabnya soalan kita ialah tadi, jualan ini, nampak ini dalam komponen jualan bersih ya. Okey, jadi jualan termasuk 2,400. Nampak? Dia termasuk 2,400 yang diterima untuk kerja-kerja yang dijalankan pada bulan September. Nampak? Kita tutup tempoh perakaunan kita 30 Jun. Dan dia sampai ke September. Nampak dia terlebih. Kan? Nampak dia terlebih. Jadi bila terlebih, kita kena tolak dia. Okey? Manakala sewa dia terima ni termasuk bulan Julai pun terlebih. Jadi kita kena tolak dia. Okey? Jadi sebab tu dalam merekod hasil belum terperoleh ialah jualan, sama kat sini kita tolak 2,400. Okey, dan kita dalam hasil. Hasil 12,000. Ingat, jualan bersih dengan komponen hasil ini ialah dua-dua tu hasil. Tapi ingat, jualan bersih, okey, jualan itu dia adalah dalam komponen jualan bersih. Betul tak anak-anak? Okey, jadi ingat tu dia ada dua kan? Okey. Kemudian dalam penyata kedudukan kewangan, kita letak daripada komponen liability semasa, jualan belum terperoleh 2,400 dan sewa belum terperoleh 1,000. Nampak tak? Kalau kita lihat kepada kita punya imbangan duga ya. Okey, kalau you all nak semak balik jawapan ya, kalau nak semak balik jawapan tengok. Sewa kat sini 12,000 dan liability semasa sewa belum terperoleh 1,000. Nilai dia mesti akan sama dalam imbangan duga ni balik 13,000. Itu kalau kita nak check and balance lah dalam kita punya jawapan. Okey. Itu salah satu tips lah cikgu boleh nak bagikan kalau kita nak semak-semak jawapan kita kan. Okey. Seterusnya ialah belanja belum bayar. Okey. Belanja belum bayar ialah namanya ialah belanja. Bila belanja belum bayar, ingat kita berhutang. Okey, bila kita berhutang, jadi apa komponen yang akan terlibat ialah liability semasa. Jadi anak-anak ingat, kalau belanja belum bayar dalam penyata kedudukan kewangan mesti ditunjukkan dalam komponen liability semasa, manakala dalam akaun perdagangan dan untung rugi mesti ditunjukkan dalam komponen belanja. Okey? Jadi kalau kita lihat kat sini soalan selalunya isunya kan Sean. Maklumat tambahan ni yang dibaca ini yang jadi kekeliruan. Okey? Jadi, kalau contoh utility 130 bulan Mac belum dibayar, ini jelas nyata dan terang di direct. Jadi kita tahu kalau dia tak bayar lagi, jadi kita nak untuk setahun, kita akan tambahkan kat sini 130. Betul tak? Kita akan tambah 130. Okey? Kemudian kalau yang kedua ni, ni saldo kedua ni kadang-kadang tersilap. Jadi anak-anak fahamkan dengan jelas hari ini ya, Idlan betul-betul tak nak berlaku lagi kesilapannya Idlan. Okey, gaji 900 sebulan. Dia dah bagi 900 sebulan. Ingat tadi cikgu cakap apa? Dalam akaun perdagangan dan untung rugi mesti dalam tempoh 1 tahun ataupun ikut tempoh perakaunannya juga Sean. Kalau tempoh perakaunan 6 bulan, jadi kita darabkan dengan 6 bulan. Kalau dalam setahun, jadi kita darabkan dengan 12 bulan. Jadi andaikan ini adalah setahun. Kalau tak cakap apa-apa tu Sean, setahun lah. Okey. Jadi 900 kita kalikan dengan 12. 900 kali 12, anak-anak kira. Tekan kalkulator sekarang dapat berapa? Tekan kalkulator sekarang dapat berapa? Dapat berapa Ikwan? Okey, good Abdullah. 10,800. Jadi lihat kat sini 10,800. Okey, 10,800. Dan dalam kita punya imbangan duga 9,900. Nampak kat sini tak? Dia dah terlebih bayar ke belum bayar? Abdullah, terlebih bayar ke belum bayar? Dekat sini kita dapat lihat dia kurang bayar. Dia kurang bayar. Jadi, berapa kurang bayarnya? Kita tolaklah 10,800, kita tolak 9,900, kita akan dapat kat sini ialah sebanyak 900.
900. Jadi 900 inilah maksudnya gaji belum bayar. Jadi gaji tu ialah belanja. Okey. Satu lagi, okey, sebab cikgu tengah ingat ni Sean. Okey. Kalau tahu dia belanja ataupun hasil, kalau belanja tu di debit. Nampak tak? Amount ni semua duduk sebelah debit. Jadi maksudnya itu adalah semuanya komponen belanja. Okey. Kalau kredit itu adalah hasil. Okey, ini dalam konsep. Okey, kalau cikgu ajar konsep hari ini tak habis Sean. Okey, banyak. Okey, jadi 9,900 kita tambah dengan 900. Jadi macam mana kita nak rekod? Okey, kalau kita lihat jawapan kita, okey, cara merekod belanja belum bayar, lihat dalam akaun perdagangan dan untung rugi mesti masuk dalam komponen belanja. Okey, nampak tak tadi? Utility tu kita tambah je. 1346 tambah 130 ni dapat 1476. Okey. Dan gaji nampak kita rekod yang setahun. Okey, 10,800. Okey. Dan kita lihat dia punya apa yang belum bayar tu, berapa amount yang kita belum bayar itulah hutang kita. Sebab tu kita tunjukkan dia dalam liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey. Jadi kita ada utility belum bayar 130, gaji belum bayar 900. Jadi apa yang cikgu nak tekankan kat sini lagi ya anak-anak ialah utility dia partner tau ni, dia partner. Maksudnya dalam akaun perdagangan dan untung rugi mesti ada utility dan dalam komponen liability semasa kita tunjukkan liability belum bayar. Okey. Seterusnya ialah belanja prabayar. Jadi selalunya Sean, kalau cikgu terangkan pasal ni, kalau budak ni dia boleh antara satu tu dia boleh dapat. Jadi yang ni terbalik-balikkan je. Okey. Jadi kalau ikutkan, tapi ni insya-Allah cikgu terangkan dengan nilai ya. Belanja prabayar maksudnya dia adalah kita dah belanja yang terlebih bayar. Sepatutnya jangan bayar lagi, tapi dah terbayar pula kan. Okey, jadi dah terbayar, nak kita kena iktiraf dia. Jadi betul. Bila nak iktiraf, kita tunjukkan dia dalam kita punya penyata kedudukan kewangan. Jadi ingat, kalau belanja prabayar anak-anak, dia mesti akan direkod dalam komponen aset semasa. Okey? Contoh kat sini belanja am 15,000 ni kan, kalau kita lihat kepada soalan kita tadi, belanja am prabayar 600. Ini sepatutnya kita tak terima lagi. Tapi kita dah bayar 1,500 ini termasuk 600. Jadi sebab tu kita kena tolakkan dia. 1,500 tolak dengan 600, kita dapat 900. Jadi 600 tu apa? 600 itulah belanja amprabayar. Jadi belanja amprabayar kita akan rekod dia dalam komponen aset semasa. Okey? Jadi boleh tak siapa sebut siapa yang cikgu tak sebut lagi? Amar, boleh tak Amar? Pelarasan ekonomi nominal. Okey, dah boleh kuasai ya? Okey, macam mana pula dengan anak murid kat luar sana? Cikgu harap dah boleh kuasai pelarasan ekonomi nominal, satu pelarasan yang wajib mesti dikuasai. Okey. Seterusnya, cikgu nak pergi seterusnya ni Sean. Okey, boleh cikgu. Silakan. Perkara yang kedua, kalau ikutkan ada 30 perkara nak cek. Kalau sempat ya. Kalau sempat, ya. InsyaAllah. Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan peruntukan hutang ragu. Ingat anak-anak, peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ni ialah satu anggaran hutang. Contohlah kat sini kita ada 6 orang ni. Kita ada Ikwan, kita ada Ammar, kita ada Furqan, kita ada Idlan, Ikwan dan siapa cikgu tak sebut? Abdullah. Okey, katakan ke-6 ini adalah kita punya penghutang. Ya. Okey. Dan katakan kat sini Ammar dia apa? Ammar dia muflis. Sian dia. Kan? Bila dah muflis jadi dia betul lapuk lah. Jadi kan kita lagi tinggal 5 orang. Betul tak? Kadang-kadang kita tak tahu. Kita nak anggarkan berapa kan. Jadi sebab itulah kita adanya peruntukan hutang ragu. Jadi kita boleh anggarkan siap-siap berapa hutang yang kita tak dapat terima. Sebab tu namanya ragu, hutang ragu. Okey. Sebab tu dalam akaun ni kalau kita faham butirnya, insya-Allah kita boleh faham dengan baik. Okey. Jadi dalam peruntukan hutang ragu anak-anak kita ada 3 perkara, okey, iaitu baharu, yang baharu wujud, yang kedua bila ada berlaku pertambahan dan ataupun yang ketiga bila berlakunya pengurangan. Kita lihat kepada situasi ini ya. Okey, sebab perkara-perkara ini membantu kita untuk kita nak pindahkan dalam kita punya jawapan. Caranya sangat senang je. Kalau selalunya cikgu akan buat begini saja. Kita lihat dalam imbangan duga. Ingat balik ya anak-anak, kita akan lihat dalam imbangan duga kita. Kalau dia tak ada peruntukan hutang ragu, maksudnya dia mesti baru wujud. Okey. Kalau dalam kita punya imbangan duga kita, okey, kalau ada je butiran peruntukan hutang ragu, lihat pada 2 perkara ini, ada peruntukan hutang ragu dua-dua. Jadi maksudnya ialah
kita akan berlaku sama ada pertambahan ataupun pengurangan dalam peruntukan hutang ragu. Jadi kita lihat kepada situasi yang pertama. Okey. Kalau peruntukan hutang ragu ni cikgu suka buat dua cara penyelesaian. Yang pertama ialah kita kira dulu peruntukan hutang ragu tu. Bila kita dah tahu kita kira, itulah yang kita akan tunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan. Okey. Dan yang kedua, barulah kita cari beza. Beza ni yang kita akan tahu sama ada dia berlaku pertambahan ataupun berlaku pengurangan. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Bila berlaku baru wujud ya, kalau baru wujud kita apa yang kita kira tu, contoh kat sini tak ada peruntukan hutang ragu, tak ada peruntukan hutang ragu. Okey. Jadi maklumat tambahan terus pada peruntukan hutang ragu 2% atas akaun belum terima. Jadi kat sini kita nampak terus kat sini ialah kita terus masukkan dalam kita punya format tadi, formula tadi 2% darab dengan 8670. 8670 ni kita punya akaun belum terima lah. Kita dapat 173.4. Kalau dapat perpuluhan ni Sean, tak apa. Kita nombor bulatkan saja. Okey, jadikan di 1773. Senang nak tekan kalkulator kan? Kalau ada perpuluhan tu nanti banyak perpuluhannya kan? Okey, jadi inilah yang kita akan tunjukkan dalam kita punya komponen aset semasa. Okey. Tapi kan Sean, cikgu nak beritahu, kalau perpuluhan ini kalau dalam situasi yang sebenar tak bolehlah. Nilai-nilai sen tu semua diambil kira. Okey. Dan kedua, kita bezakan. Bezakan yang baru dengan yang lama. Ingat tahu, yang baru dengan yang lama. Kalau ini kita dapat baru ialah 173, yang lama kosong. Kosong tu maksudnya datang daripada imbangan duga ni tak ada. Kosong. Jadi 173. Sebab tu, kalau baru wujud, kita akan dapat jawapan cara merekodnya adalah amount-nya sama. Okey? Sebab cikgu percaya yang kat luar sana semua dah kuasai dan perkara ini. Sebab lagi sehari je kita ada ulang kaji untuk kita nak pergi hari Isnin ni. Okey? Jadi, dalam komponen aset semasa yang kita tunjukkan ni, akaun belum terima 8670, kita tolak dengan peruntukan hutang ragu 173 dan kita dapat 8497. Kita mesti tunjukkan begini. Sebab fahamkan anak-anak, peruntukan hutang ragu adalah catatan kontra kepada akaun belum terima. Cikgu selalu pesan, catatan kontra, bila ada catatan kontra mesti kena tunjukkan nilai bersihnya. Kita ada 5 catatan kontra. Yang pertama peruntukan hutang ragu, yang kedua susut nilai terkumpul, yang ketiga ambilan, yang keempat pulangan jualan dan yang kelima Ikwan. Apa dia? Yang kelima ialah pulangan apa Ikwan? Good. Okay, good. Baik, cikgu. Baik. Bagus. Sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula to Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula to Road to Success SPM 2020 bersama saya Sean Steven dan juga untuk hari ini Cikgu Ursilawati bagi subjek ataupun pecutan terakhir bagi prinsip perakaunan. Baiklah cikgu, kita teruskan. Okey, terima kasih Sean. Okey, seterusnya anak-anak, kita sambung terus ya, iaitu berkaitan dengan peruntukan hutang ragu jika berlakunya pengurangan ataupun berlaku pertambahan. Cikgu nak tunjukkan saja di sini kalau berlakunya pertambahan, okey, kalau berlakunya pengurangan ni, minta maaf, pengurangan. Kita lihat peruntukan hutang ragu kat sini dah ada dah. Okey, cikgu nak ulas yang itu je. Kita dah ada. Bila dah ada kat sini, maksudnya dia akan berlaku pertambahan ataupun berlaku pengurangan. Apa yang kita kira ini ialah kita mesti akan tunjukkan dalam aset semasa. Dan bezanya kita nampak kat sini. 173, okey, yang kita baru kira dan kita tolakkan dengan 195 ini yang kita dapat daripada imbangan duga. Okey, jadi kita nampak kita ada perbezaan sebanyak 22. Maksudnya dia semakin berkurang. So, bila dia berkurang, dia adalah komponen hasil. Okey. Jika kita dapat dia adalah semakin meningkat, dia adalah sebagai pertambahan. Kalau pengurangan nampak, dia akan masuk dalam komponen hasil hutang ragu sebanyak 22 dan dalam komponen aset semasa, dia tetap sama penulisan jawapannya. Okey, kat situ je, Sean, dia bezanya situ je. Aset semasa dia akan sama kalau untuk peruntukan hutang ragu. Tapi yang bezanya hanya dalam akaun perdagangan dan untung rugi sama ada berlaku pertambahan ataupun berlaku pengurangan. Kalau kita lihat ke berlaku pertambahan, dia akan berlaku sama ada, maksudnya kat sini, yang baru kita kira, nampak ni, kita kira 3%, kita kalikan dengan 6,900. Okey, kita dapat 207 dan 207 ini kita tolakkan dengan yang lama yang ada dalam imbangan duga
juga nampak dia ada berlaku peningkatan, ada berlaku pertambahan sebanyak 34 dan 34 ini berlaku pertambahan jadi dia adalah belanja. Jadi dalam kita merekod dalam penyata kedudukan kewangan dalam penyata kewangan kita, okey, dia mesti dalam komponen belanjalah. Okey, kita tulis hutang ragu 34 dan dalam penyata kedudukan kewangan komponennya tetap sama iaitu dalam aset semasa. Ini kalau berlakunya dalam peruntukan hutang ragu. Ada soalan tak anak-anak setakat ini? Okey, boleh? Alright. Tak ada ya? Okey. Kalau kita lihat seterusnya ya, kalau ada berlakunya hutang lapuk macam mana? Cikgu nak terangkan juga kalau ada hutang lapuk ni. Kalau ada hutang lapuk, anak-anak mesti kena tahu, kita mesti kena tolakkan dulu dengan hutang lapuk tu macam tadi situasi cikgu cakap tadi tu. Okey, maksudnya dia dah hutang lapuk, dia dah bankrupt, kita kena tolak dia. Itu dah betul-betul berlaku. Okey? Jadi bila dah betul-betul berlaku, jadi kita kena tolakkan hutang lapuk ini dan kita kena iktirafkan hutang lapuk ini adalah sebagai belanja. Okey, dan dalam akaun belum terima dia akan berkurang. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan untuk kalau ada hutang lapuk, cikgu ingatkan ya anak-anak semua, mesti selesaikan dulu hutang lapuk, lepas tu baru kita rentaknya seperti biasa mengira peruntukan hutang ragu itu. Seperti mana yang cikgu cakap tadi. Okey? Jadi kalau kita lihat kalau ada contoh hutang lapuk, maksud kita selesaikan dulu hutang lapuk ini. Okey, kita ada hutang lapuk 670, jadi dia akan berkurang. Maknanya kita kena tolakkan 8670 ni dengan 670. Okey, lepas tu baru kita kira dia punya peruntukan hutang ragu. Jadi dalam jawapan kita, kalau kita lihat dalam belanja, nampak ada dua butiran iaitu pertama hutang lapuk 670. Tapi ingat ya anak-anak, 670 ini ialah yang baru wujud. Tapi kalau dalam imbangan duga ada butiran hutang lapuk, jadi dekat sini dia akan bertambahlah. Maksudnya daripada imbangan duga itu kita akan tambahkan dengan yang baru ini 670. Dan kalau kita lihat kat sini, dia akan mengurangkan akaun belum terima 8670 tolak 670 kita akan dapat 8,000. Okey? Dan daripada 8,000 inilah kita akan kira peruntukan hutang ragunya. Okey, 3% kat sini, okey, yang kita kira tadi kita akan dapat 240. Dan kita lihat perbandingan 240 dengan yang ada dengan imbangan duga kita ada 195. Betul tak cikgu cakap? Okey, betul. 195. Jadi kita nampak bezanya itu nampak. Dia berlaku peningkatan. Okey, tak semestinya ada hutang lapuk itu berlakunya peningkatan, berlakunya pertambahan. Kadang-kadang boleh juga berlaku pengurangan. Okey, jadi kita nampakkan kat situ bezanya hanya dalam akaun perdagangan dan untung rugi, kita lihat sama ada peruntukan hutang ragu ini akan menjadi sama ada di dalam komponen hasil ataupun komponen belanja. Okey. Seterusnya, apa yang cikgu nak share ialah ni. Penting ni anak-anak, yang mana kalau jika ada dokumen nota kredit ataupun nota kredit ni dalam bentuk dokumen, Sean. Kalau dalam bentuk urus niaga, dia adalah pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Itu yang kita akan nyatakan. Okey? Kalau ada yang belum direkodkan dalam mana-mana buku, jadi fahamkan perkara ini perlu diambil kira dahulu sebelum mengira peruntukan hutang ragu. Jadi maksudnya, dia akan memberi kesan kepada kita punya butiran akaun belum terima. Jadi pulangan jualan atau pulangan masuk mesti akan ditolakkan dengan akaun belum terima. Jadi sebab dia mengurangkan akaun belum terima. Jadi lepas tu barulah rentak seperti biasa. Kita buat peruntukan hutang ragu tu kira ikut formula dia dan tengok ada berlaku pertambahan atau pengurangan. Okey. Jadi itu yang kita akan buat. Okey? Baik, cikgu. Okey tak peruntukan hutang ragu anak-anak? Boleh? Ada soalan? Ada? Ada ke Ikwan? Tak dengar suara. Tak dengar lah Ikwan. Mungkin boleh tutup dan pasang balik mic. Okey, Ikwan ada nak tanya tu. Okey. Alright. Ya? Cikgu, saya nak tanya. Kalau soalan dia bagi hutang lapuk terpulih macam mana, cikgu? Okey, good question. Okey. Kalau ada hutang lapuk terpulih, dia macam ini. Hutang lapuk tu kita dah hapuskan. Okey. Jadi lepas tu kita akan dapat hutang lapuk tu tiba-tiba dia bayar. Mungkin ada warisnya bayar ke ataupun orang muflis selalu dia akan berusaha kan. Dia betul. Akan kaya balik. Dan dia pun akan bagi balik kat kita. Dia akan tahu hutang tu salah, dia akan bagi balik kepada kita. Dibayar balik hutang lapuk tu kita terima. Jadi bila kita terima hutang lapuk itu, okey, jadi itu adalah hutang lapuk terpulih dan dia diiktiraf sebagai hasil.
Jadi hasil akan wujud hutang lapuk terpulih dan dalam penyata kedudukan kewangan dia akan memberi kesan kepada kita punya duit. Duit dalam perakaunan ialah bank ataupun tunai. Okey, jadi bank kita akan bertambahlah. Kalau dibagi cek, makna bank bertambah, dan kalau tunai yang akan bertambah. Okey, jelas tak Ikwan? Boleh Ikwan? Boleh. Okey, terima kasih. Alright. So seterusnya, kita nak pergi seterusnya ni. Tadi kita dah sentuh pelarasan ekonominal, kita dah sentuh inventory, kita dah sentuh kepada peruntukan hutang ragu, dan yang perkara yang keempat, okey, iaitu susut nilai. Dalam susut nilai ini, anak-anak, apa yang cikgu nak ingatkan ialah susut nilai, ingat partnernya yang tidak boleh dipisahkan, iaitu susut nilai dan susut nilai terkumpul. Kalau susut nilai itu belanja, jadi susut nilai terkumpul itu adalah, ingat apa cikgu cakap tadi, cikgu dah sebut dia masa dalam catatan kontra, iaitu susut nilai terkumpul itu akan mengurangkan aset bukan semasa. Okey, jadi kita lihat ada 3 kaedah yang boleh kita nak kira susut nilainya. Okey, jadi kita ada, bila susut nilai ni cikgu pun buat kepada 2 penyelesaian. Yang pertama, mesti kena pandai kira susut nilai. Nak kira susut nilai ada 3 kaedah: garis lurus, baki berkurangan atau penilaian semula. Kalau atas garis lurus, kita lihat kepada 2 situasi. Sama ada diberi kadar susut nilai ataupun diberi nilai scrap. Kalau diberi kadar susut nilai ialah peratus kalikan dengan kos kalikan dengan tempoh. Kalau diberi nilai scrap, kos tolak dengan nilai scrap dan kita bahagikan dengan usia guna. Okey? Kemudian yang kedua, kalau kaedah baki berkurangan. Kalau kaedah baki berkurangan ialah formula kita peratus, kita akan darabkan dengan kos tolak susut nilai terkumpul, darabkan dengan tempoh, ataupun peratus darabkan dengan nilai buku, darabkan dengan tempoh. Dan kalau penilaian semula, kalau kita ada 2 situasi, kalau tiada beli aset baharu, kita sahaja tolak saja baki awal, tolak baki akhir. Kalau jika ada beli aset baharu, maka awal tu kita tambah dengan beli dan kita tolak dengan akhir. Nampak tak? Ini semacam sama macam kita kira inventory alat tulis tadi. Ya, betul. Okey, tapi ini berkaitan dengan aset bukan semasa. Okey? Jadi bila kita dah pandai yang kira ini, nampak tak? Bila susut nilai, yang penting ialah anak-anak, apa yang cikgu nak ingatkan ialah pandai gunakan formula itu, fahamkan kaedah apa yang digunakan. Dan bila kita dapat jawapan itu, barulah kita seterusnya kita kira susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul iaitu baki awal tambah dengan susut nilai semasa. Yang kita kira tadi tu, kita kena tambahkan dengan kita punya baki awal yang selalunya ada dalam imbangan duga. Okey? Jadi ingat, kalau susut nilai yang kita kira tadi adalah komponen belanja, jadi kalau susut nilai terkumpul dia adalah komponen aset bukan semasa. Kita lihat ya. Okay, kalau cikgu nak tunjuk satu-satu, memang kita tak cukup masa, Sean. Jadi cikgu terus tunjuk cara pengiraan dia, cara merekod dia. Baik, okay? Kalau kita lihat kat sini ya, cara rekod susut nilai, okey, dia mesti akan masuk dalam komponen belanja. Okey, bila yang kita kira, cikgu tunjuk satu lah. Okey, cikgu tunjuk satu iaitu yang berkaitan dengan, katakan kaedah baki berkurangan. Okey, jadi lengkapan 9,500 dan kita ada susut nilai terkumpul lengkapan 3,400. Jadi dapat maklumat tambahan kadar susut nilai adalah seperti berikut. Kita nak tahu kaedah apa, anak-anak? Baca soalan betul-betul. Okey? Kat sini nampak lengkapan 15% setahun atas baki berkurangan. Jadi maksud baki berkurangan itu, maksudnya kita kena kira susut nilai itu gunakan kaedah baki berkurangan, yang mana kita kira susut nilai lengkapan 15%, kita darab 9,500 tolak 3,400. Kita ambil daripada imbangan duga ini sahaja. Okey, sama kalau soalan boleh ubah. Okey, lengkapan 15% tahun atas kos. Kalau atas kos, kita tak perlu tolak dengan susut nilai terkumpul. Jadi, ingat anak-anak, kita masih ada masa 1 hari untuk kita purnikan lagi cara penulisan untuk susut nilai. Okey? Jadi, lepas kita dapat kira 915, 915 inilah yang kita akan pindahkan ke komponen belanja dan kira susut nilai terkumpulnya 3,400. Nampak yang daripada imbangan duga ini, kita tambahkan okey, dengan apa yang kita kira ini. Jadi kita dapat 4,315 inilah yang kita akan pindahkan ke komponen aset bukan semasa. Kita lihat cara penulisan. Nampak contoh yang cikgu bagi tadi ialah lengkapan. Yang kita kira 915 dan kita lihat lengkapan kat sini. Lengkapan 9,500 kita tolak dengan 4,315. Nampak susut nilai kat sini mesti apa yang ada dalam imbangan duga tu kita tambahkan semula apa yang ada dalam komponen belanja.
Nampak yang ini kan, kita tambahkan. Okey, jadi kita akan dapat nilai bukunya. Fahamkan, nilai buku maksudnya ialah kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Kita dapat 5185. Cikgu nak sentuh satu, iaitu susut nilai hartanah, loji dan mesin. Hartanah, loji dan mesin ni 8350 ini sebenarnya contoh kalau kaedah penilaian semula. Okey, kalau kita nampak dinilaikan pada awal tahun 1 Oktober 2019 238650 dan dalam maklumat tambahan dia ada kata pada 30 September iaitu hartanah, loji dan mesin dinilai pada 230,300. Jadi kita nampak ada perbezaan awal dan akhir. Jadi bila kita nampak ada perbezaan, maksudnya itu adalah berlakunya susut nilai. Okey? Jadi dalam penulisan kita punya jawapan, okey, dalam penyata kedudukan kewangan untuk hartanah, loji dan mesin ini kita tunjukkan terus nilai dia, iaitu nilai akhirnya iaitu 230,300. Jadi jelas ya anak-anak, apa jua cara, apa jua kaedah yang kita guna untuk kira susut nilai, di akhir untuk rekod penyata kewangan, tempatnya sama. Maksud cikgu, komponennya sama, dia akan masuk belanja dan dia mesti akan masuk aset bukan semasa. Okey? Baik cikgu. Okey kan? Ya, okey. okey. Rasa lengkap dah ni. Dah boleh dah lulus. Rasa? Betul tak, Furqan? Rasa boleh dah ya? Betul cikgu. Nak lulus ke nak A+? Nak lulus ke nak A+? A+ cikgu. Nak A+. Okey, kalau nak A+, cikgu sambung lagi ya anak-anak. Okey, seterusnya apa yang cikgu nak share? Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan, yang cikgu tak nak nilai ya. Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan perakaunan untuk perkongsian. Okey, kita lihat dalam perkongsian, anak-anak ingat tadi cikgu banyak sentuh kepada milikan tunggal. Sebab cikgu tunjuk mula-mula tadi ialah format penyata kewangan milikan tunggal. Dan kita pergi kepada perkongsian. Bila perkongsian maksudnya kita ada partner, kita ada orang sebelah kita. Siapa dia kan? Kita tak tahulah siapa-siapa kan? Jadi bila ada perkongsian, kita mesti kena faham, bandingkan kepada dua perkara ini sama ada Akta Perkongsian 1961 ataupun Ikatan Perkongsian. Kita kena tahu kedua-dua ini sebabnya apa anak-anak. Nanti tengok balik dalam buku teks, ada masa lagi 1 hari untuk you all tengok balik Ikatan Perkongsian apa beza dengan Akta Perkongsian. Sebab kalau dalam soalan tiada Ikatan Perkongsian, maka kita akan terpakai guna Akta Perkongsian 1961. Akta Perkongsian 1961 anak-anak senang saja, ingat je untung rugi dibahagi sama rata, kemudian dia ada faedah atas pinjaman 8% dan dia tak ada faedah atas ambilan ke, faedah atas modal ke, semua tu tak ada. Okey, dan gaji pun tak ada. Okey, sebab itu kita banyak kalau gunakan, kalau kita buat jenis perniagaan perkongsian, kita suka pakai Ikatan Perkongsian. Siapa yang tak nak dapat gaji kan? Jadi kita buatlah Ikatan Perkongsian. Okey, seronok sebenarnya budak-budak akaun ni belajar akaun. Kan? Keluar je dah boleh buat perniagaan kan? Okey. Kalau kita lihat seterusnya, okey, apa yang kita nak buat ialah format penyata kewangan perkongsian. Ingat lagi anak-anak, apa pun kita akan sediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Sama tak macam milikan tunggal? Sama tak Idlan? Sama tak? Tengok format dia. Sama. Okey. Jadi kita akan dapat untung bersih kat sini. Cumanya yang membezakan dengan perkongsian dan milikan tunggal, anak-anak kena buat satu lagi iaitu akaun pengasingan untung rugi, yang mana untung yang kita dapat tu kita nak agihkan kepada perkongsi-perkongsi yang lain. Kalau dia lebih daripada seorang, jadi kalau seorang-seorang kita punya. Kalau perkongsian kita kena agihkan kepada kita punya seperkongsi. Tak kisahlah sama ada dia gunakan nisbah modal ke ataupun dia nak guna sama rata ke, tidak menjadi masalah, ikut kepada soalan yang diberi, ikut pada ikatan perkongsian. Okey. Jadi ingat anak-anak, dalam untung bersih yang kita dapat ni, bila kita buat kepada akaun pengasingan untung rugi, ini yang kita akan pindahkan kat sini. Okey, kita tambahkan dengan faedah atas ambilan dan kita tolakkan dengan faedah atas modal, gaji, allowance ataupun bonus. Dan daripada sini, inilah yang kita akan agihkan kepada akaun semasa A ataupun akaun semasa B. A ataupun B ini ialah perkongsi-perkongsinya. Okey. Kalau lihat kat sini, Sean, cikgu ada buat tanda soal kat sini kan? Inilah maksudnya kita agihkan kepada perkongsi A tu berapa. Mungkin 1/2 ataupun 3/2, okey, ataupun 3/4 terpulang kepada ikatan perkongsian. Jadi kita nampak kat sini kita agihkan ini, kita tolak dan kat sini adalah kosong baliklah. Maksudnya bila kosong tu maksudnya kita dah agihkan lah kepada kita punya perkongsi-perkongsi. Ingat tak anak-anak semua? Boleh?
Boleh ya? Ingat, cikgu. Okey, alhamdulillah. Ingat, cikgu. Jadi, apa yang kita dah buat selepas ni, apa yang kita dah buat ni, akaun semasa yang kita dapat ni, kita akan pergikan pula kepada kita punya penyata kedudukan kewangan. Okey, jadi sebelum nak jadikan penyata kedudukan kewangan, cikgu nak share satu. Dalam perkongsian, cikgu nak ingatkan, rentak dia adalah sama seperti milikan tunggal. Maksudnya pelarasan ekonominalnya sama, peruntukan hutang ragunya sama, susut nilai dan susut nilai terkumpulnya sama. Kalau ada perlupusan aset kesemasanya sama, pembenturan kesilapan semuanya adalah sama. Jadi sebenarnya kan Sean, akaun ni belajar sekali je. Lepas tu kita bawa je. Bila perkongsian, kita kembangkan lagi. Bila ke sini, kita kembangkan lagi. Okey, kat situ. Okey? Tapi sebab tu dia aras, kadang-kadang kalau kita tak, budak yang tak mencapai tahap tu, dia agak dia tak boleh nak fikir, tak boleh nak kembangkan, dia akan jadi susah kat situ. Okey, tapi sebenarnya dia sangat senang. Sebab tu cikgu punya tag, I love account. Okey? Sebab tu kita akan kena cinta kan? Ya, cikgu. Alright. Okey, seterusnya ini adalah kalau kita nak cari untung bersih. Kita nak cari pengagihan untung bersih yang kita nak agihkan tu, ya anak-anak, ingat ya, ada 3 situasi, sama ada dibagi jualan. Kalau dibagi jualan, anak-anak kena buat akaun perdagangan dan untung rugi untuk mencari untung bersih. Okey, kalau dibagi untung kasar, maksudnya kita tak perlu buat akaun perdagangan. Kita terus buat akaun untung rugi. Dan kalau dibagi untung bersih, kita kalau ada pelarasan yang timbul, yang wujud, okey, jadi kita kena buat pelarasan untung bersih. Okey, jadi kalau pelarasan untung bersih, maksudnya untung bersih yang sebelum pelarasan tu kita tambahkan dengan hasil. Hasil memang kita kena tambah. Kemudian kita tambahkan dengan pelarasan ekonominal, iaitu belanja prabayar dengan hasil belum terima. Kalau kita nampak ini adalah pelarasan ekonominal yang melibatkan kita pindahkan dia ke dalam komponen aset semasa. Okey? Manakala kita akan tolakkan dengan belanja dan kita akan tolakkan belanja belum bayar dengan hasil belum terperoleh, ini adalah komponen liability semasa. Okey, kita dapat untung bersih ini dan kita akan buat dia punya seterusnya lah. Okey, kita terus pada akaun pengasingan untung rugi dan kita tambah dengan faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji, tolak allowance, tolak bonus yang kita dapat dia punya tu kita agihkan kepada perkongsi. Okey? Dan seterusnya dalam penyata kedudukan kewangan perkongsian, okey, kita nampak kita kena buat akaun semasa perkongsi. Akaun semasa perkongsi nak cantik, nak senang ya, nak senang, buat je kaedah bentuk beruangan. Bentuk beruangan ni maksudnya kita letak sebelah-sebelah perkongsi BB dengan perkongsi DD. Ini perkongsi A, perkongsi B lah sebenarnya. Okey. Daripada sini kita akan dapat, kalau lihat pengasingan untung rugi tadi, kalau kita dapat dia adalah positif, maksudnya kita akan pindahkan ke akaun semasa yang positif duduk sebelah kredit. Okey, jadi kita akan pindahkan kat sini. Sebab tu cikgu buat 2 kat sini. Ini sama, ini datangnya daripada akaun pengasingan untung rugi. Kalau positif, kita letak dekat akaun semasa sebelah kredit. Kalau negatif, kita akan letak sudut sebelah debit. Okey, jadi bila kita dah dapat kat sini, kita akan dapat baki HB. Okey, baki akhir. Ini anak-anak budak student calon-calon akaun mesti kena faham kan. Okey, baki HB ni dan kita akan pindahkan ke sini. Kalau kita dapat baki sebelah debit, maksudnya kat sini dia akan dapat baki BB duduk sebelah kredit. Kalau kredit maksudnya itu seperti biasa, tambah. Kalau kita dapat duduk sebelah sini, okey, QQ ni maksudnya baki HB kita, makna baki awas untuk next year, kita akan dapat sebelah debit, maksudnya kat situ berlaku kurangan dalam akaun semasa. Okey? Jadi kenapa kita nak buat akaun semasa? Sebab kita nak pindahkan ke equity pemilik. Jadi dalam perkongsian, anak-anak kena ingat ada 2 kaedah yang kita nak buat untuk equity pemilik, iaitu kaedah modal tetap dan yang kedua kaedah modal berubah. Ingat, kaedah modal tetap maksudnya akaun modal dengan akaun semasa tu tetap dia modal semasa. Okey. Kalau kaedah modal berubah, okey, yang mana dalam equity pemilik kita perlu buat akaun semasa. Tapi kita buat akaun modal dan kita masukkan akaun semasa tu dalam akaun modal tersebut. Okey. Jadi beza kat sini. Jadi soalan baca betul-betul. Kalau dinyatakan kaedah modal berubah, maka jawapan yang perlu diberi ialah kaedah modal berubah. Kalau tak cakap apa-apa, buat je lah yang selalu anak-anak buat ya. Kalau kaedah modal tetap, buatlah kaedah modal tetap. Okey. Seterusnya, tadi dah habis dah perkongsian. Kita teruskan dengan rekod tak lengkap. Okey. Rekod tak lengkap ni satu bab yang mana dalam perakaunan yang kadang-kadang anak-anak takut sangat rekod tak lengkap ni. Rekod tak lengkap ni sebenarnya adalah sangat-sangat mudah.
Cikgu suka cakap sangat mudah. Kenapa? Ya, cikgu. Kita mainkan minda, Sean. Ya. Okey, sebab tu kita kena sentiasa positif. Betul, okey. cikgu. Jadi dalam rekod tak lengkap kita ada dua kaedah, kaedah perbandingan dengan kaedah analisis. Dalam kaedah perbandingan, apa yang kita nak buat dalam rekod tak lengkap ini ialah anak-anak kena faham kita nak tolong perniagaan tersebut menentukan untung atau rugi bersih. Jadi kita nak tentukan menggunakan kaedah perbandingan. Jadi ada 4 perkara yang anak-anak mesti kena tahu. Modal akhir, yang mana anak-anak kena kira aset akhir tolak liability akhir. Kedua, modal awal, iaitu aset awal tolak liability awal. Kemudian modal tambahan. Fahamkan modal tambahan itu adalah kita bawa masuk aset peribadi ke dalam perniagaan. Dan kita ada ambilan. Ambilan itu maksudnya ialah yang kita ambil untuk kegunaan sendiri. Okey? Jadi, kalau kita lihat kat sini, okey, yang kita akan buat ialah penyata untung rugi. Jadi, modal akhir, okey, kita tambah dengan ambilan, tolak dengan modal awal, tolak dengan modal tambahan dan kita akan dapat untung atau rugi bersih. Cikgu selalu guna formula. Kita guna formula apa ni? Hazrul? Cikgu selalu guna formula apa untuk kaedah perbandingan? Nampak je dia punya pergerakan. Kuat sikit. Mamu, betul? Okey. Sebut nampak dia punya pergerakan tu. Okey, boleh baca. Mamu, M. Kalau dapat U tu, untunglah mamu. Okey. Jadi kita tahu 4 perkara. Apa kita cari? Modal akhirnya, tambah ambilan. Okey. Kalau kita dapat positif kat sini, kalau positif maksudnya untung bersih. Kalau negatif maksudnya rugi bersih. Okey. Ini kaedah perbandingan. Kita nak tahu dia punya untung ataupun rugi. Penyata kedudukan kewangan boleh juga diuji. Rentak macam biasa yang cikgu cakap tadi. Okey, dia sama je. Okey. Kalau kaedah analisis pula, maksudnya kat sini kita kena analisis, fahamkan? Analisis means kita kena buat analisis. Analisisnya apa? Yang pertama, analisis buku tunai. Yang kedua, kita nak mentaksir jualan dan belian. Okey. Kemudian ketiga, mentaksir hasil dan belanja. Okey, kemudian kita buat akaun perdagangan dan untung rugi, dan sebelum kita buat akaun penyata kedudukan kewangan, kita kena kira dia punya modal awal. Okey. Jadi sebab tu kita namakan dia analisis. Cikgu selalu kalau kaedah analisis ni maksudnya ialah anak-anak perlu sediakan ialah akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Maknanya kita nak tolong untuk kira untung bersihnya, kita kena buat akaun perdagangan dan untung rugi. Sebab itu kena buat pelarasan buku tunai itu macam mana? Analisis buku tunai itu macam mana? Kita nak taksir jualan dan belian. Kita nak kena taksir hasil dan belanja. Ini kaitan dengan yang pelarasan ekonomi tadilah. Betul tak? Maknanya kita kena kaitkan dengan belanja belum bayar. Kalau belanja prabayar. Kalau hasil belum terima, hasil belum terperoleh. Okey. Jadi selalunya rekod tak lengkap ini, okey, pelarasannya adalah sama seperti dalam kelab dan persatuan yang cikgu akan sentuh kejap lagi. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini, sebab apa kita kena buat pelarasan dia? Ialah sebab kita tak ada imbangan duga. Soalan tak bagi imbangan duga tau, Sean. Jadi soalan dia bagi dalam bentuk baki-baki ni lah. Ini cikgu just tunjuk ni sama macam tadi. Kita kalau kaedah analisis kita nak buat ialah akaun perdagangan dan untung rugi. Kita nak buat yang ini. Kan nampak beza perbandingan kita buat mamu. Okey, iaitu modal awal tambah ambilan, modal akhir tambah ambilan, tolak modal awal, tolak modal tambahan. Okey, kalau kaedah analisis kita buat akaun perdagangan dan untung rugi. Jualan bersih, tolak kos jualan, kita dapat untung kasar. Tambah hasil, tolak belanja, dapat untung bersih. Okey. Jadi seterusnya dalam kelab dan persatuan pula. Okey. Kalau tadi rekod tak lengkap, itu kalau misalnya tiba-tiba berlaku dia tak simpan rekod dengan lengkap, maksudnya dokumen itu dia tak simpan ataupun berlaku dokumen hilang ke, okey, jadi dia tak dapat simpan dengan lengkap. Sebab tu kita kena tolong perniagaan itu menyediakan untung rugi itu dalam kaedah macam mana? Kaedah perbandingan ataupun kaedah analisis. Tapi kalau dalam perakaunan untuk kelab dan persatuan pula, ialah maksudnya kat sini kelab. Bila kelab, fahamkan dia bukan organisasi keuntungan. Dia adalah satu organisasi yang kita buat untuk kebajikan ahli. Jadi, fahamkan istilah-istilah yang diguna pakai, dia tak ada berkaitan dengan perniagaan. Tak boleh dah guna untung dah. Jadi, apa kita akan buat sekarang ni? Kalau dalam kelab dan persatuan, kena pandai yang pertama sekali, akaun yuran. Sebab yuran hanya ada dalam kelab. Tapi fahamkan, yuran itu adalah hasil. Okey. Kemudian yang kedua, kita ada akaun kawalan yang kita kena buat. Yang ketiga, akaun perdagangan jika ada perniagaan. Yang keempat, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Yang kelima, kena pandai buat dana terkumpul. Dan yang keenam, penyata kedudukan kewangan. Apa yang cikgu nak anak-anak fahamkan kat sini ya?
Okey, alat tulis sama, rentaknya sama macam mana cikgu terangkan tadi. Baki awal tambah beli, kita tolak baki akhir. Kemudian belanja dan hasil, rentaknya sama. Okey, macam mana kalau kita adanya pelarasan ekonomi nominal dengan pelarasan ekonomi nominal, hasil dan belanja. Kita kena kaitkan. Kemudian susut nilai aset bukan semasa, biasanya kalau kelab dan persatuan ataupun rekod tak lengkap kaedah analisis, kita menggunakan kaedah penilaian semula. Jadi awal tambah dengan beli, kita tolak dengan akhir. Dengan syarat, okey, baki awal tidak sama dengan baki akhir dan tiada peratus kadar susut nilai diberikan. Kalau ada kadar susut nilai diberikan, ikut seperti mana kaedah yang ditentukan. Okey. Kemudian aktiviti berkala. Aktiviti berkala ni maksudnya kalau dia ada buat pertandingan contoh pertandingan futsal kita buat dalam kertas 3, okey. Pertandingan futsal dan kita ada hadiah pertandingan, okey. Jadi bila ada aktiviti-aktiviti tersebut, okey, jadi kita kena kirakan sama ada kita dapat untung ataupun kita dapat rugi daripada aktiviti yang kita buat tu, okey. Jadi maksud kat sini kita selaraskan kutipan dengan belanja yang terlibat, okey. Jadi apa kita nak kena buat, nampak? Akaun perdagangan projek, iaitu jualan, tolak kos jualan, kita akan dapat untung projeknya berapa. Okey. Dan untung projek ini adalah pendapatan hasil. Okey. Jadi pendapatan hasil tolak pembelanjaan hasil, kita akan dapat lebihan dengan kurangan. Kalau fahamkan pendapatan dan pembelanjaan ini adalah sama seperti mana dalam milikan tunggal ialah akaun untung rugi. Okey. Jadi kat sini kita akan dapat. Jadi kita tak boleh guna istilah untung ataupun rugi. Kita guna istilah lebihan ataupun kurangan. Dan kita pindahkan ke apa-apa tu, kita buat penyata kedudukan kewangan. Bezanya hanya dana terkumpul. Yang lain-lain tu sama, Sean. Nampak tak? Dana terkumpul ni maksudnya kita punya, kalau dalam milikan tunggal, ekuiti pemilik. Dalam perkongsian, ekuiti pemilik. Dalam kelab dan persatuan, kita tak boleh guna istilah ekuiti pemilik sebab dia bukan perniagaan. Dia adalah untuk kebajikan, kan? Kebajikan ahli. Jadi kita guna dana. Dana terkumpul, yang mana dana terkumpul awal kita tambahkan dengan lebihan yang kita dapat tadi, kita akan dapat dana terkumpul akhir. Jadi ini dalam kelab. Okey. Seterusnya, okey, yang ini cikgu je nak tunjuk je lah. Ni sebenarnya kalau bentuk soalan dia akan bagi baki awal. You all fahamkan kalau 1 Julai ni maksudnya ini adalah baki awal. Kalau 30 Jun ini adalah baki akhir. Dan fahamkan penerimaan ini adalah dengan penerimaan dengan pembayaran ini ialah penerimaan tu yang kita terima, duit yang kita terima, apa hasil ke kutipan daripada penghutang ke, okey, dan ataupun kita jual kita punya aset ke, okey. Dan pembayaran ini ialah apa yang kita keluarkan duit. Dan selalunya penerimaan dengan pembayaran ini adalah kita beri dalam buku tunai, okey, dalam buku tunai. Kalau dia tak nak bagi dalam buku tunai, dia akan bagi dalam bentuk senarai. Senarai penerimaan dan senarai pembayaran. Jadi sebab tu diorang kena buat analisis. Okay? Sebabnya ini adalah langkah sebelum berlakunya imbangan duga. Okay? Lepas tu dalam akaun, anak-anak mesti kuasai. Tengok balik kitaran perakaunan dan fahamkan dia punya flow. Okay? Seterusnya ialah... Okay. Sebelum tu cikgu, kita cek dengan murid-murid sama ada semuanya okey ke tak. Ada apa-apa soalan daripada murid-murid kami yang ada dalam talian? Kalau okey, bagi thumbs up. Okey tak? Oh, okey. Alright. Semuanya okey, boleh ikut. Alhamdulillah. Nampak dia orang nak lagi. Kalau tak nanti, kalau interak cikgu tak dapat nak ni kan? Okey. Seterusnya ialah akaun pengeluaran. Fahamkan akaun pengeluaran. Akaun pengeluaran ialah bila berlakunya pemprosesan. Pemproses pembuatan dalam perniagaan kita. Tak kisahlah milikan tunggal ke, perkongsian ke. Okey, jadi kita akan buat akaun pengeluaran yang mana fahamkan kalau kita nak buat akaun pengeluaran, okey, akaun pengeluaran yang ada dalam akaun pengeluaran ini pelarasannya adalah sama. Kalau kita lihat kat sini, pelarasannya sama seperti mana dalam milikan tunggal. Okey. Kemudian cuma dia ada buat pembahagian kilang dan pejabat. Boleh bentuk peratus, nisbah atau pecahan. Susut nilai, dia fahamkan aset bukan semasa tu boleh terbahagi kepada 2. Bila dekat susut nilai, fahamkan kalau untuk kilang dan pejabat. Loji dan mesin mesti kilang. Kalau kenderaan, peralatan dan lengkapan boleh diagihkan kepada kilang dan pejabat. Baca soalan betul-betul. Tengok dia punya agihannya tu apa. Kemudian alat kecil dengan alat tulis. Dia sama. Okey? Cuma alat kecil, kalau alat tulis tu samalah. Maksud prosesnya, dia akan berada di dalam komponen cost overhead. Okey? Jadi, apa kita punya formula akaun pengeluaran kita? Kita ingat bahan langsung. Kita tambahkan dengan buruh langsung. Kita tambah dengan belanja langsung. Kita akan dapat kat sini kos prima tambah dengan kos overhead, kita akan dapat kos pengeluaran. Okey? Kalau cikgu selalu gunakan formula apa ni? Bukan tak nak Furqan lah. Kita tanya
Idlan. Ke siapa? Idlan. Bolehlah Idlan. Formula apa Idlan? Babu Beko. Babu Beko. Betul Babu Beko? Okey, kredit kepada anak murid lah. Anak murid saya suka buat inovasi kan. Okey, jadi ini bahan langsung, buruh langsung. Okey, ni buruh. Kemudian belanja langsung. Okey, dan ialah cost overhead. Okey. Ingatkan jadi apa tadi? Ingat formula tu. Sebab tak nak dalam akaun mesti kena ingat format tu. Okey. Jadi untuk kita nak dapatkan kos pengeluaran. Dan ingat ya, okey, cikgu teringat soalan daripada anak murid cikgu. Dia akan tanya, kalau kerja dalam proses ada macam mana? Okey. Jadi kalau kerja dalam proses ada, anak-anak ingat ya, kalau kerja dalam proses, maksudnya kita akan dapat lepas cost overhead ini, kerja dalam proses itu kita akan tambahkan kerja dalam proses awal dan kita akan tolakkan dengan kerja dalam proses akhir. Barulah kita akan dapat kos pengeluaran. Okey. Dan seterusnya, kalau kita lihat persamaan perakaunan ni macam biasa ya anak-anak, buatlah jadual persamaan perakaunan. Okey. Kemudian kita buat penyata kedudukan kewangan. Seperti mana apa yang kita dapat tu kita akan ni. Cumanya dalam persamaan perakaunan cikgu nak ingatkan, kalau ada ambilan tolong wujudkan satu kolom yang baru, iaitu aset sama dengan liability tambah modal tambah untung bersih, kemudian kita akan tolak dengan ambilan. Okey, dan seterusnya ialah tafsiran penyata kewangan. Ini formula-formula anak-anak kena lihat kepada formula-formula kepada nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Okey? Pandailah buat perbandingan antara tahun ataupun perbandingan antara perniagaan yang sama jenis. Okey? Kemudian seterusnya syarikat berhad menurut Syekh, pandai kira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey? Tahu macam mana nak pindahkan ke journal am, kemudian nak pindahkan ke ledger. Ledger yang berkaitan ada 3 ya anak-anak, iaitu akaun permohonan share, akaun permohonan, akaun modal share dan akaun bank. Okey, kena tahu nak kira dividennya. Dividen ada 2, sama ada dividen interim ataupun dividen akhir. Dan cikgu nak ingatkan kat sini, kalau untuk share keutamaan, pastikan lihat tempohnya betul-betul, sebab dalam share keutamaan kita akan lihat kepada tempoh. Kalau dividen interim dia dah beri tu, maknanya kita darabkan dengan tempoh dia tu, tengok pada tempoh yang diberi. Okey, tempoh tu maknanya sama ada dalam masa setahun ke. Kita lihat daripada mula dia terbitkan share tersebut. Okey. Seterusnya, cikgu, nampaknya kita dah nak habis masa. Sebelum kita berakhir mungkin cikgu boleh berikan kata nasihat kepada murid-murid kami ataupun calon-calon kami untuk mereka yang akan menduduki subjek prinsip perkawanan pada 8 Mac nanti. Okey, cikgu dah sediakan dah siap-siap. Ada 13 perkara yang anak-anak mesti kena ingat. Okey, yang pertama tenangkan hati. Okey. Yang kedua jawab dengan menggunakan pen ya, agar tulisan terang dan jelas dibaca. Pastikan tulis nombor soalan. Okey. Mulakan pada helaian baharu bagi setiap soalan. Okey, jawab soalan yang mudah dahulu. Okey, pilih soalan yang terbaik, yang mana boleh memberikan markah yang tinggi kepada masing-masing. Sebab setiap individu itu berbeza-beza. Jadi, tengok betul-betul soalan. Dan cikgu nak ingatkan kat sini, tolong baca soalan dahulu. Baru tengok dia punya yang ke atas tu. Bila kita baca soalan, kita akan nampak apa yang kita nak buat sebenarnya. Okey. Seterusnya jawab di kertas yang bersesuaian. Contoh kalau soalan minta jurnal, jadi kita akan buat pada helaian jurnal, lembaran jurnal. Okey. Bahagikan masa menjawab ikut markah setiap soalan. Okey, kalau 10 markah tu maksudnya 15 minit. Kalau 20 markah maksudnya 30 minit. Kalau 25 markah maksudnya ialah 37.5 minit. Okay? Baiklah cikgu. Terima kasih banyak-banyak atas pesanan daripada cikgu tadi. Dan terima kasih banyak kepada Hazrul, Idlan, Furkan, Ikhwan, Ahmad dan juga Abdullah kerana bersama kami. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda bersama kami pada hari esok bagi pecutan untuk subjek matematik tambahan dan juga kimia, sama juga di program Road to Success SPM 2020. Terima kasih banyak kerana menonton dan terima kasih juga kepada Cikgu Rusilawati kerana bersama kami. Pastikan anda tonton ni besok jam yang sama pukul 3 hingga 6 petang. Bye! Didik TV KPM
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Hayati binti Jeffrey, ibu kepada Amar Imtiaz bin Amir Hamzah, pelajar Sekolah Alam Syah Putrajaya yang juga merupakan calon SPM 2020, mengharapkan agar Amar dan rakan-rakan di Sekolah Alam Syah sentiasa tenang dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mendoakan semoga anak-anak berjaya di dalam SPM dengan cemerlang. Assalamualaikum, saya Sarimah Samsudin, ibu kepada Ikhwan Hazim bin Muhammad Hazli, calon SPM 2020 dari Sekolah Sultan Alam Syah. Saya mengharapkan supaya Ikhwan dan rakan-rakan di Alam Syah diberikan kesihatan yang baik sepanjang peperiksaan SPM dan dapat menjawab soalan dengan lancar. Semoga anak-anak semua diberikan kejayaan.